Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam, pegawai syarak, wali jawatan kuasa masjid, khususnya sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT. Syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara menantikan masuknya solat waktu isyak, serta dapat kita berada dalam majlis ilmiah. Dalam majlis ilmu yang kita akan mengupas kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin, yang mana malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang keempat, ya, iaitu hati yang baik dan bersih. Hati yang baik dan bersih, bukan saja cukup baik tapi hati kena bersih. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Zakaria an Amirin qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, Zakaria daripada Amir telah berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah bahawa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rosak, maka rosak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahawa ia adalah hati ataupun jantung. Hadis riwayat Bukhari hadis yang ke-52 dan dalam Sahih Muslim hadis yang ke-1599. Pengenalannya, hati dari segi bahasanya berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu qalbun, yang bermaksud jantung. Hati adalah organ dalam badan yang berwarna perang kemerah-merahan di dalam perut. Di bahagian sebelah kanan yang berfungsi mengeluarkan hempedu, mengawal kandungan gula dalam darah, menyembuhkan kesan keracunan nitrogen, menghasilkan urea dan menyimpan glikogen, tempat simpanan glukosa. Ini dari segi sudut, ya, biologi je lah. Dari segi istilahnya pula, menurut Imam Al-Ghazali dalam karya agungnya iaitu Ihya Ulumuddin, hati ini dibahagikan kepada dua definisi. Tadi dari segi sudut fizikalnya betul lah tu, kedudukan hati itu tak. Tapi ya, dalam segi pandangan Imam Ghazali pula, dia membahagikan hati ini kepada dua definisinya. Yang pertamanya, definisi hati sebagai hati fizikal, iaitu daging yang berbentuk seperti buah syanaubar, ya, iaitu berbentuk bundar memanjang, macam gugusan anggur pun boleh juga tak, lebih kurang lah, yang terletak di bahagian kiri dada, yang mana di dalamnya terdapat rongga-rongga yang menyalurkan darah dan berperanan sebagai sumber nyawa manusia. Definisi hati yang pertama ini wujud pada haiwan dan juga pada manusia yang telah mati. Jantung kita lah tu tempat mengepam darah tak, nak keluar masuk darah tadi. Ini tarifan Imam Ghazali. Tarifan yang kedua yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ialah hati sebagaimana hati spiritual, iaitu sesuatu yang bersifat halus ataupun latifah dan bersifat ketuhanan Rabbaniyah. Hati dalam definisi kedua ini menggambarkan hakikat diri manusia yang mana
Hati berfungsi untuk merasai, mengenali dan mengetahui sesuatu perkara atau ilmu. Menurut Al-Ghazali lagi, hati fizikal amat berkait rapat dengan hati spiritual, rohani dan juga jasmani. Namun, beliau tidak mengulas panjang berkenaan dengan hubungan hati fizikal dengan hati spiritual kerana ia termasuk di bawah ilmu mukasyafah. Itu lebih mendalam lagi lah, nak dibahaskan lah. Jadi, itu tajuk lain lah, sebab banyak panjang lagi perbahasan dia lah. Tapi itulah definisi ringkas lah daripada Imam Al-Ghazali. Dalil daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis seperti mana firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram. Wa tatma'innu qulubuhum. Macam mana hati itu boleh ditenteram? Ya, sebab hati ini dalam hadis lalu sebut hati ni berbolak-balik, kan? Berombak-ombak ni, kan? Hati kita ni bergelora macam-macam fikir, macam-macam perasaan, kejap fikir macam tu, kejap fikir macam ni, kan? Tapi kita boleh menenangkan ombak yang bergelora tadi dengan bizikrillah, iaitu dengan mengingati Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah sahajalah hati akan menjadi tenteram. Makna az-zikru sini ialah mengingati Allah. Zikir juga bermakna menyebut. Kan, itu yang sebut zikir dengan lisan, ya. Zikir dengan perbuatan, ya. Dan juga zikir dengan hati. Bila zikir dengan hati maksudnya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu zikir dengan hati itu maksudnya mengingati Allah. Bukanlah maksud zikir dengan hati itu kita pegang tasbih laju. Kau buat apa tu? Aku sedang berzikir. Macam mana kau zikir? Aku zikir hati. Lepas tu pasal boleh dapat sekejap je 1000 lah. Orang dah tarik macam mana tau. Kan? Sebab dengan hati. Dah zikir tu daripada lidah bawa pergi ke hati. Ya. Adapun maksud zikir dengan hati ialah kita ingat pada Allah SWT. Ya, kita tengok ya lautan, tengok gunung ganau, pokok-pokok. Kita nampak kebesaran Allah SWT. Ya, inilah caranya yang disebutkan tadilah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian dalam hadis pula, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adapun Nabi SAW banyak membaca doa ni, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Faqultu ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Qala na'am. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha'. Maksudnya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar ia berada di atas agamamu. Ini doa yang Rasulullah selalu baca. Kata Ummu Salamah, antara doa yang Rasulullah tak tinggal inilah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Sebab hati kita ni sekejap je berubah. Hari ni kalau kita suka seseorang, bukan main suka lagi dia tak. Ya, balik rumah kalau beli barang kat kedai mana-mana teringat balik singgah pagi tu. Sebab suka punya hal tak. Tiba-tiba sekejap je berubah terus. Balik ni benci. Tak, menyampah terus. Itu. Begitu juga dengan orang, kadang-kadang dia benci seorang ni, geram. Kan, lalu je selisih pun tak boleh, bengang, marah sangat tak. Tiba-tiba esok terus berubah perangai. Nah, seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebelum mana dia masuk Islam, dia antara orang yang Islam paling benci sebab orang Islam, sebab dia ni menyiksa orang Islam kan. Sampailah ketika mana
dia datang jumpa Rasulullah kan, lepas peristiwa dia tampar adik dia yang dia baca surah Taha tu tak, kita perlu diringkaskan. Dia datang, dia masuk jumpa Rasulullah, ya, sahabat-sahabat semua dah get ready dah, apa kena buat kan. Tapi sebabkan Sayyidina Umar ni datang ke tempat Rasulullah tu, tempat rahsia tu, dia tahu sebab apa adik dia tunjuk tadi, sebab dia dah berminat dengan Islam. Jadi sahabat ni semua tak tahu lagi. Jadinya waktu dia datang tu, jadi sahabat tengok, kalau dia datang dengan pedang yang terhunus, maka dia orang get ready lah, memang mati lah, memang tak ada lain lah, hidup atau mati je lah kalau dia datang dengan pedang terhunus. Tapi pedang dia simpan dalam sarung. Jadi okey, terima dia dulu. Ini cara nak faham kan, cara nak faham orang tu datang dengan niat yang baik ataupun dengan niat sebaliknya. Tengok, kalau dia datang pedang tu macam ni, memang dia datang dengan niat memang nak perang, memang nak bocor orang macam lah. Tapi kalau dia simpan pedang tu, maksudnya kita boleh berunding lagi lah. Jadi dia tak simpan lagi, dapat ke terang salah kan. Jadi bila masuk dia datang jumpa Rasulullah, maka dia beriman, dia masuk Islam. Itu yang kata sahabat tadi, engkau tadi waktu kau datang tadi, engkau lah manusia yang paling aku benci sekali. Engkau lah, sebab kau jahat, kau seksa orang Islam, tangkap semua, tak jahat ni orang ni, yang pada antara musuh Islam lah dulu. Tapi bila kau masuk Islam je, padahal perjalanan tu mari ke sini tak sampai 10 minit pun tak, sebab nampak tak? Tadi punya benci kan, tapi dia masuk Islam ni, maka kata sahabat, sekarang ni engkau lah orang yang paling aku sayang. Hati tak? Kenapa dia tak kata aku tetap benci engkau walaupun Islam tak? Tapi itulah hati manusia kan, dia memang boleh berubah sekejap saja. Ni yang Rasulullah doakan tadi ni kan. Jadi Rasulullah minta pada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kau sabitkan, bukan sabit pisau tu, sabit tu maksud kau tetapkan hatimu, ya hati aku ni ya Allah pada agamamu. Maksudnya tak kisahlah hati kita nak bolak-balik ketika nak beli barang ke, hati kita bolak-balik ketika order barang ke apa kan, tapi dalam pada agama jangan berubah-ubah. Sabit qalbi, tetapkan hati kita dengan agama. Kalau kita orang dah memang dah biasa datang masjid, ya Allah kau tetapkan aku ni, biarlah aku ni jadi ahli masjid ya Allah, sentiasa berulang-alik tak, jangan kau tarik balik. Esok kita tak suka datang kan, jangan macam tu, biar datang, apa jadi pun tetap datang juga kan, rumah Allah ni. Inilah, wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar ia berada di atas agamamu. Kemudian sahabat ni bertanya, Anas bin Malik tanya balik kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang telah engkau bawa. Kami dah beriman sekarang, lalu apakah kamu masih bimbang kepada kami? Kami dah beriman, takkan kau masih ragu-ragu lagi dengan keimanan kami ni tak? Baginda Nabi SAW menjawab, ya, kerana sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah SWT, yang mana dia akan membolak-balikkannya mengikut kehendaknya. Allah Ta'ala boleh bolak-balikkan hati kita. Lepas tu kita minta, ya Allah, dalam perkara agama ni Allah, janganlah kau bolak-balikkan hati aku. Kalau aku ni dah istiqamah datang solat berjemaah ni ya Allah, janganlah satu hari esok jadi apa-apa, mungkin kita kecil hati dengan orang ni, tak puas hati dengan orang tu, kita pun merajuk, dah tak mari ke masjid. Kenapa? Sebab sikitnya halnya. Ya, jadi kita minta pada Allah, apa jadi pun, walaupun ada masalah apa semua pun, tetap datang rumah Allah juga. Sebab rumah Allah ni open untuk semua orang kan, bukan hak milik individu tak. Kita minta juga, apa jadi pun ya Allah kau tetap datang juga, tak kira lah apa pun. Itu kita minta pada Allah tak. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2140. Hadis ini berstatus hadis hasan. Keterangannya, manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna berbanding makhluk yang lain, kerana manusia ni dilengkapi 3 unsur utama, iaitu jasmani, rohani dan nafsani, yakni kejiwaan. Jasmani atau bentuk fizikal manusia terdiri daripada anggota badan yang zahir, yang boleh dilihat dengan mata kasar.
melalui proses perkembangan yang boleh diukur. Ya, masuk boleh diukur ini, manusia ini bermula daripada bayi, masuk ke zaman kanak-kanak, bawa pergi ke zaman remaja, dewasa, orang tua, dah sampai dunia lah. Jadi boleh nampak perbezaannya tu. Mampu bergerak dan digerakkan serta bersifat material. Jadi kemampuan manusia ni sebenarnya dia tidaklah terbatas berbanding dengan haiwan. Contoh, ya, manusia mampu menyelam dalam laut. Dan ikan pula ya, haiwan lain di darat tak mampu nak duduk di dalam laut kan. Kambing, lembu, kuda tak mana boleh duduk dalam laut lama kan. Manusia boleh kan, tapi menggunakan alat lah. Pakai tong oksigen tu, duduklah kapal selam tu kan, masuklah ke laut. Tapi itulah. Tapi walaupun demikian, kemampuan manusia pun ada had. Bukan maksud tidak terbatas tu manusia boleh buat apa saja, tak, terhad juga. Sebab tu nak masuk ke laut pun bukan boleh dalam sangat pun. Ya, tak lebih 1 kilometer lebih ke bawah je. Itu yang kapal apa yang meletup tu, kapal Titan kan, kapal selam kan. Dia buat tu, ya, dia kata begitu canggih dia kapal selam dia ni, yang bawa 5 orang pelancong kan. Tiket dia 1 orang RM1 kan. 5 orang dan 5 juta kan. Tak tolak seorang lah, 4 orang, driver seorang 4 juta lah kan. Masuk dalam, tak sampai 10 minit pun. Daripada Pengkalan tu turun bawah, nak masuk pergi tengok kapal Titanic kan. Tak mampu nak pergi, sebab kapal Titanic tu dia bawah, berapa ribu meter ke bawah punya dalam, memang tak boleh sampai. Manusia hanya mampu sampai dengan tu, tapi ada yang sampai pun. Tengoklah pada ni lah, sebab yang katakan yang seorang penumpang tu memang dah 2-3 kali sampai dia kata kan. Dia begitu, tapi tak tahu macam mana lah. Dia tadi kan tak sampai lah, meletup macam tu, berkecai terus dalam laut kan, hilang terus. Jadi maksudnya walaupun manusia ni boleh masuk menyelam dalam laut, tapi terbatas jugalah, tak boleh ke mana pun. Begitu juga dengan angkasa tak. Manusia naik sampai angkasa mampu, tapi tak boleh lebih pun. Tak jauh mana lah maksudnya, tak adalah sampai ke planet mana-mana pun. Planet yang paling dekat dengan bumi pun, planet Mars pun, Marikh pun, ya, tak boleh sampai dengan fizikal. Alat boleh lah, hantar robot. Tu pun masa lebih kurang lah 2-3 tahun ke, tak sampai kan. Maksudnya itu planet paling hampir, agak-agak sikit planet Pluto yang paling jauh tu kan. Jadi itulah maksudnya, walaupun manusia mampu tetapi terbatas. Nak banding dengan makhluk lain lah kan, makhluk lain mana boleh burung terbang sampai ke angkasa tu tak ada lebih macam tu. Itulah ceritanya. Inilah manusia ni kan, terbaik-baik kejadian kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin pun sebut tak. Sungguhnya kami menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Unsur rohani pula mempunyai ciri yang bertentangan dengan jasmani. Sebab jasmani fizikal, tangan kita, mata kita, kepala, kaki semua ni. Unsur rohani pula dia lebih kepada dalaman. Dia bersifat abstrak, multidimensi kan. Dia itu tidak dibatasi ruang, waktu dan menjadi penggerak utama kepada jasad manusia. Dia sebagai mesin enjin manusia ni, ya. Unsur yang ketiga pula disebut sebagai nafsani, ataupun satu unsur yang menjadi penghubung antara jasmani dan rohani manusia, ya. Unsur nafsani terbahagi kepada 3 pula. Tadi dia terbahagi kepada 3 pula, iaitu ya, bahagian al-aqlu akal, al-qalbu hati, dan an-nafs nafsu. Di antara ketiga-tiga elemen nafsani ini, hati yakni al-qalb bertanggungjawab dalam menolong, mengawal dan mengendali struktur dan elemen jiwa yang lain. Sebab tu kita perlukan unsur rohani, jasmani dan juga nafsani. Nafsani nafsu kita. Kerana itu dia pendorong kita, dia penggalak kita tak nak mari datang ke beribadah ke kan. Dalam bab makan memanglah kan, dalam benda-benda ni dia membantu kita, dorongan. Kadang-kadang kita fikir duduk mari rasa malas, nak mari semayang tak. Tapi ada dorongan kat situ. Dorongan apanya? Iaitu bagi motivasi kita tak. Engkau datang semayang di masjid, pahala dia lebih daripada semayang kat rumah tak. Kalau semayang seorang-seorang pahala sikit, datang sini dapat jumpa dengan orang kampung, kawan-kawan, dapat bersilaturahim. Jadi benda ni mendorong kita.
Sama juga dengan makanan. Makanan pula kadang-kadang kita tengok pada selera kita kan. Buka-buka tu saji, telur je, tak apalah, saya dah kenyang. Tak? Tapi kadang-kadang bila kita lapar, balik-balik tak, tadi konon-konon lepas kerja ke lepas kuliah ni nak makan, kedai tutup. Lapar dah. Balik rumah buka apa ni? Telur. Tak apalah, telur pun telur lah tak. Dorongan lah. Jadi benda-benda macam ni dia mendorong kita. Kan? Jadi benda ni kenapa? Sebab tadi dia yang dia buka-buka tadi adalah telur je sebab dia dah kenyang. Jasmani dia dah okey. Tapi bila jasmani dia dah lapar, perut dah kosong, buka-buka pun telur pun, hati ni kalau ikutkan dia tak suka tau. Tapi sebab pergi perut, jasmani punya hal. Kalau aku tak makan kan, aku lapar orang malam kan nak tidur macam mana kan? Makan je lah. Jadi ketiga-tiga elemen ini semua main peranan. Semuanya saling berkaitan. Itu kata tak? Itulah tubuh badan kita ni. Kalimah qalb, yakni hati, disebut lebih kurang 168 kali dalam Al-Quran. Beritahu penting tak pentingnya hati tak? Penggunaan kalimah qalb di dalam ayat Al-Quran adalah dalam pelbagai penjelasan dan konteks, iaitu penjelasan tentang keyakinan atau keimanan, penjelasan kebolehan merasai seperti takut, sedih, gembira dan banyak lagi. Ini perasaan tadi lah. Ya, tu kata peranan hati dia bagi pada tiga tadi. Al-aqlu, kemudian al-qalbu, an-nafs. Penjelasan tentang ketenangan ketika berzikir kepada Allah SWT dan penjelasan tentang kemampuan untuk berfikir dengan menggunakan akal. Menurut Ibn Rajab Hambali, beliau mengatakan hati ini diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan, iaitu tentera yang patuh dan taat. Itu hati. Ya, ya. Sebab tu kalau pepatah Cina dia sebut apa? Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Sebab kedua-dua benda ni tidak menggunakan akal. Akal ini dia berdengok pada segi logik, kan? Tapi kalau ikut rasa, ikut hati, dia tak pakai logik, dia ikut kepuasan. Tak, aku tak kira, aku jumpa je ni penjadilah. Yang penting kan penumbuk aku dia kena muka dia tak. Aku tak peduli dah. Tapi mari akal. Kau fikir sikit, kau ingat kau tumbuk orang tu kecil-kecil anak. Kau tak fikir dari segi sudut fizikal dia pun kuat pada kau. Kemudian kesalahan, kau ingat tumbuk orang tu free. Kalau dia buat report polis, tak pasal kau ke dalam. Itu peranan akal. Tapi kadang-kadang bila nafsu, dia nak menguasai diri, akal pun dia tolak ke dah. Lantaklah peduli apa aku. Nak masuk jail, masuklah. Peduli apa dah. Itu peranan. Tiga-tiga benda ni peranan. Tapi kalau dia seorang yang waras, dia akan fikir betul-betul. Tindakan aku ni betul ke tak betul. Jadi itulah melibatkan hati juga tadi tak. Sekiranya raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka semua tenteranya juga berakhlak baik. Namun sekiranya raja itu buruk akhlaknya, maka kesemua tenteranya juga akan berakhlak buruk. Ini contoh tak. Kalau dulu, kalau kita belajar sejarah penyebaran agama Islam pun begitu. Tak? Dihantar delegasi-delegasi bertemu dengan raja. Sebab bila raja tu masuk Islam, maka rakyat semua akan masuk Islam. Contoh Melaka ialah para mesuara kita belajar sejarah kan. Bila mana dia masuk Islam, tukar nama kepada Sultan Muhammad kan. Dia masuk Islam je, rakyat semua masuk Islam. Sebab itu agama itu bergantung kepada rajanya. Kan? Bila raja masuk Islam, semua rakyat pun ikut. Sebab rakyat tu dia mengikut je. Itulah tadi, seperti mana Ibn Rajab Hambali kata tadi, hati itu ibarat raja. Kalau hati itu baik, rakyat pun baik. Ya, tentera-tentera pun baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka rakyat pun berakhlak buruk. Kerosakan hati ini yang akan menyebabkan penyakit jasad dan penyakit jiwa. Manakala menurut Imam Al-Ghazali dan juga Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu dan akal. Hati juga yang mengarahkan ke lima-lima panca indera manusia, sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Panca indera kita apa? Penglihatan, pendengaran, antaranya. Hati ini mendorong nak tengok benda haram ke, nak tengok benda-benda yang baik, yang baik, yang halal.
Tak? Ha, pendengaran. Nak dengar orang mengumpat ke, nak dengar orang baca Quran ke, nak dengar orang kuliah ceramah ni. Jadi hati yang mendorong. Dia yang memilih. Ya, panca indera ni dia tukar jalan, dia tengok je. Kan? Ha. Pengajaran hadis, hati yang bersih akan menjadikan kita orang yang baik, menghargai orang lain, mengeluarkan lisan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik. Akan tetapi sebaliknya, kalau hati yang kotor, ya, berbeza dengan hati yang baik tadi. Berlawanan lah. Kan? Kalau hati yang baik, dia sukakan perkara yang baik-baik. Kalau hati yang kotor, dia akan suka benda yang tak baik lah. Sebab itu, ya, tindak balas seseorang, kita tengok dia baik pada hati. Ya, setengah orang tu kadang jasadnya sempurna, alhamdulillah, rupa parasnya cantik, ya, sifatnya sempurna, pakaian cantik, tapi rupanya lidah dia ada masalah. Lidah dia kotor, busuk. Ya, mengumpat orang, mengeji orang, menghina orang, tapi fizikalnya baik. Kan? Kalau tu tidak dilihat pada fizikal. Nak tengok seorang tu hati dia baik atau tidak, tengok pada tindak balas tingkah laku dia. Kan? Oh, yang muka je cantik, rupanya hati busuk lah. Itu. Kan? Sebab tu kita kadang-kadang, kita tak boleh nak kata dia tu nampak je, mulut dia cakap macam tu, tapi hati dia baik. Tak, dia berlawanan dengan hadis-hadis. Sebab kalau betul dia seorang yang baik, sudah pasti dia akan menzahirkan yang baik. Macam mana pula kata mulut dia macam tu tapi hati dia baik? Kan? Dia tak kena. Sebab orang yang mana walaupun mungkin tindak balas dia kata dia nampak baik, tapi sebenarnya dia telah meluahkan apa yang terbekul hati dia tak? Janji aku cakap tak? Ya. Jadi kena fikir itulah. Bukanlah bermaksud tak apa, mulut dia jahat, hati dia baik, tak apa, tak. Sebab daripada hati itulah menzahirkan punca tindak balas fizikal dia tu. Perbuatan yang baik tak? Kata seorang ulama, Ibrahim Al-Hawas, bahawa sesungguhnya ubat hati itu ada 5 perkara, maka ubatilah hati kamu dengan 5 perkara tersebut. Apa dia? Yang pertamanya ialah bacalah Al-Quran dan menghayati isi kandungannya. Ya, baca Quran. Sebab Al-Quran itu bukan sekadar kita dapat baca lah, kita tadabbur. Ya? Kalau selama ni kita dah boleh baca, tak apa, kita tadabbur. Kan, kalau macam masjid buat lepas subuh, buat kelas, ada buat pengajian tadabbur Quran kan. Seorang baca ayat dan seorang lagi baca makna dia kan. Apa makna ayat tersebut tak? Tak apa, biar bermula perlahan pun tak apa. Satu hari kalau dapat satu muka tak? Baca-baca ramai-ramai, kemudian seorang baca maksud dia. Apa maksud ayat ni? Itu lagi baik tuan-tuan. Ya, berbanding kita baca saja macam tadarus Quran bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan tak apa, kita nak kejarkan waktu dalam bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan ni, kalau kita buat baca Quran ramai-ramai, biasanya buat lepas subuh lah. Ya, kita baca ramai-ramai, kemudian kita yang seorang baca makna dia. Apa maksud ayat ni? Itu dipanggil tadabbur. Ya, bukan sekadar tilawah sahaja tak. Ini antaranya lah nak ubah hati. Yang keduanya berpuasa. Sebab puasa ni dapat menundukkan nafsu. Nafsu kita ni kadang nafsunya liar. Nak menjinakkan dia kena puasalah bagi lapar. Kemudian bangun beribadah pada waktu malam. Ya, bangun beribadah. Buatlah solat sunat. Kan? Daripada waktu malam ini, sepertiga malam ni. Yang keempatnya menghampirkan diri kepada Allah dengan beribadah di sepertiga malam. Bukan sekadar kita bangun malam, tapi kita berdoa minta pada Allah. Kan? Minta pada Allah supaya apa? Allah Ta'ala lembutkan hati kita, jadikan hati kita suka kepada agama, suka melaksanakan ibadah dengan Allah lah di sepertiga malam. Dan yang kelimanya ialah sentiasa bersama-sama di majlis orang-orang soleh, ataupun kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang mana bila kita berkawan dengan dia, dia banyak memberi nasihat kepada kita. Dia banyak membimbing kita. Dia bukan orang ustaz pun, biasa je. Tapi kata-kata dia tu banyak memberi kebaikan. Maka orang macam ni kita buat kawan. Kan? Mendekatkan kita kepada Tuhan. Orang-orang macam ni kita buat kawan. Kelebihan bagi seorang yang memiliki hati yang baik dan bersih adalah seperti berikut. Apa kelebihannya? Yang pertamanya, ya, hatinya akan merasa tenteram.
apabila berzikrullah, yakni mengingati Allah dalam setiap keadaan. Sebab bila kita sentiasa berzikir, ingat pada Allah, kita dah rasa dalam apa keadaan pun kita jangan risau. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sebab kita ada tempat mengadu kan. Sebab kita sentiasa berhubung dengan Allah. Kita bangun malam berdoa. Jadi bila kita ada masalah pun terus mengadu pada Allah SWT. Ya. Yang keduanya, hati merasa gebentar apabila teringat kepada ancaman, azab dan neraka Allah SWT. Nak buat dosa, nak buat maksiat, maka fikir banyak kali lah. Ditakdirkan aku tengah-tengah melakukan maksiat ni, Allah Ta'ala cabut nyawa tak? Macam mana keadaan? Kan? Ditakdirkan kita buat perkara ini tak? Apa perasaan? Kalau kita nak menganiaya orang, apa perasaan orang yang dianiaya tersebut? Kan? Jadi hati ni rasa takut, gementar tak? Takut Allah marah. Ketiganya, sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, sama ada dalam perkara ibadah ataupun urusan duniawi. Fastabiqul khairat. Dalam bab kebaikan, nak menderma, nak membantu, nak apa lagi tak? Makanya dia dulu ke depan. Kan? Sebab dia nama, sebab sumbangan kita, saham kita di akhirat ialah dengan cara banyakkan bersedekah. Itu saham kita. Ya, nak pahala yang orang kata apa, yang membuah-buah ataupun pahala yang cepat mengembang ataupun cepat membiak, cepat naik, ialah dengan cara bersedekah tadi. Yang keempat, mengagungkan syiar-syiar Islam dan melaksanakannya sepenuh hati. Apa itu syiar Islam? Rukun-rukun Islam kita lah. Puasa kita, solat kita, zakat kita, haji semua ni. Ya, kita cuba penuhi semuanya. Ya. Misal katakanlah haji, sebab haji ni tengok pada kemampuan. Man istata'tum ilaihi sabila. Tengok pada kemampuan. Bukan segi kemampuan kewangan saja tak. Ya, kemampuan kesihatan juga ditengok. Ada duit tapi tak sihat, belum tentu dapat pergi tak. Jadi kemampuan itu syiar Islam kita buat sedaya mungkin. Ya, sebaik mungkin kita buat. Yang kelima, tidak mencintai dan tidak setia kepada mereka yang ingkar kepada perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulnya. Orang-orang yang jauh pada Allah ni, bukanlah kita tak berkawan, tapi kita buat kawan angkat tangan je lah. Taklah berkawan baik, tidaklah duduk dengan dia tak, orang macam ni. Takkan jumpa angkat tangan sisih tak, Assalamualaikum, kat mana, pergi masjid, okey, jumpa lagi, macam tu je. Ya? Tak ada duduk sekali, sembang lama-lama dengan dia, sebab kita tahu dah. Yang dia ni kalau aku jumpa, dia tak lain. Kan? Duk cerita hal orang, duk cerita buruk orang, semua orang tak betul. Jadi kita jumpa pun, bagi-bagi salam, tanya khabar, ada kerja dah sikit, saya minta on dulu lah. Yang tu lah. Sebab kita dah tahu, kalau aku jumpa dia ni tak ada benda lain lah. Semua orang tak betul. Ya? Yang keenamnya, tidak merasa dengki kepada saudara se-Islam dan bersikap beri kemanusiaan sesama insan, haiwan dan tumbuhan. Kan, mestinya baik ini dia tidak akan memberi mudarat kepada orang lain, ya, hatta kepada tumbuhan, kepada haiwan sekalipun. Yang ketujuh, tidak mengharapkan balasan dan pertolongan yang diberikan kerana yakin bahawa Allah SWT akan memberi ganjaran yang setimpal. Ya, kita bantu orang, apa saja kerusakan kita buat tu, jangan kita mengharapkan balasannya itu, terutama benda-benda baik lah. Makanya hanyalah ganjaran yang kita minta daripada Allah SWT. Dengan Allah Ta'ala dalam masalah, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku dah buat perkara ni, ya Allah, kau bagilah aku rezeki, ya Allah, lebihkanlah rezeki aku, kau tambah rezeki aku, ya Allah, kau bagilah aku kesihatan. Dengan Allah tak ada masalah. Cuma dengan orang je, kan? Sebab dengan Allah kita sebagai hamba dengan pencipta kita. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada timbul lah ikhlas tak ikhlas kat situ. Yang kelapannya, keimanannya sentiasa bertambah dengan mentadabbur isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam hidupnya. Yang kesembilan, senang mengikuti dan melaksanakan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tanpa merasa terbeban dengan perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulnya. Kita cek balik. Kalau hati kita ni ada masalah, maka dalam bab perkara-perkara ibadah kita akan rasa berat. Kita akan rasa susah. Contoh apa tuan-tuan? Kalau kita nak mari sembahyang subuh pula. Kalau kita tengok cek balik. Ya, kalau kita seorang yang
Maghrib, Isyak, insya-Allah tak ada masalah lah. Sebab kebetulan waktu malam kita tak buat apa, datanglah maghrib Isyak kan. Subuh katakan, mungkin kita susah kan, makanya kita cuba cek balik. Ya. Kalau kita rasa susah, mula-mula kita paksa diri kita juga. Sampai kita rasa benda tu tidak menyusahkan. Seperti mana kita boleh datang maghrib Isyak istiqamah kan. Subuh pun kita buat macam tu. Kalau kata mula susah, paksa diri. Kan? Sebab benda yang mahal bukan semua orang nak. Bukan semua orang mampu buat. Benda mahal. Nah, macam saya cakap tadi, yang pergi naik kapal Titan tadi nak pergi tengok kapal Titanic. Seorang sejuta tu, siapa mampu nak pergi bayar tiket sejuta kan? 4 orang ni je mampu bayar. Itu juga solat subuh. Nah, orang yang solat subuh ni bukti dia keimanan dia, keikhlasan pada agama kita tengok pada solat subuh. Solat subuh berjemaah. Kan? Kalau seorang yang dapat jaga solat maghrib Isyak, kan? Itu dia dapat hindarkan dari sifat munafik. Tapi kalau dia dapat jaga solat subuh, bukti keimanan dia pada Allah Ta'ala. Dia tak ada diragui lagi lah. Kan? Tak ragu-ragu lagi keimanan dia. Memang betul-betul dia boleh berlaku Allah tak? Sebab kita mari waktu subuh, siapa nak tengok? Kan? Mana ada orang pakai tidur semua tak? Jadi itulah bukti keimanan kita tak? Dan orang yang solat subuh berjemaah ini, dia seolah-olah beribadah sepanjang malam. Tak nak macam tu. Kan? Mari solat subuh berjemaah je. Tapi pahalanya ibarat dia beribadah sepanjang malam. Okey pak. Kan? Mari je lah. Kan? 2 rakaat je buat. Kan? Yang ke-10-nya, hidayah semakin bertambah dengan perasaan ubudiyah, yakni jiwa kehambaan, dan hatinya sentiasa tenang dan seronok melaksanakan perintah Allah SWT. Orang yang tidak ada masalah hati ni, dalam buat ibadah dia rasa tak membebankan langsung. Seronok lagi ada. Ni Isyak kan, maksud Isyak ni, esok subuh, insyaAllah subuh aku datang. Esok subuh pula, Zuhur datang. Hati dia sentiasa terpaut di masjid. Ini dah kita nak supaya kita dapat masuk dalam salah satu golongan yang dapat berlindung di bawah arasy Allah SWT, iaitu orang yang mana hatinya sentiasa terpaut di masjid nak solat berjemaah. Kesimpulannya tentang hati yang bersih ini, yang pertamanya, memahami ilmu berkaitan hati akan membawa kita lebih dekat untuk menjernihkan roh agar dapat merasai cahaya ilahi. Amalan kebersihan hati dapat dibangunkan di atas latihan kerohanian yang bertauhidkan hanya kepada Allah SWT yang satu, yang esalah. Pengamalan dan penghayatan tentang kesucian dan kejernihan hati yang bermatlamatkan ibadat bagi tujuan mendapatkan keredaan Allah SWT. Kalau kita rasa kita seorang yang agak berat nak buat, susah lah apa tak, kalau buat ibadah ni, kita cuba fikir balik lah, letak macam ni je. Aku ni hamba. Allah Ta'ala tu pencipta, Tuhan aku. Nah, siapalah aku sebagai hamba ni nak cuba nak mempertikaikan perintah Tuhan aku. Seperti ibarat seorang pekerja dengan majikan dia tak. Kalau bos dia suruh buat apa benda pun kan, dia buat je. Ya, sebab tahu ni arahan bos. Aku kalau tak buat sekarang, sama ada bonus tak dapat ke, ataupun diturunkan pangkat ke, ataupun kena buat kerja, itu je lah. Kan? Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Bukannya Allah Ta'ala buang kita sebagai hamba, tak. Tetapinya, keperluan hidup kita, urusan kita di akhirat akan bertambah rumit kalau kita tak jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Itu je lah. Orang yang jaga hubungan dengan Allah, di akhirat esok tak ada masalah. Sebab hubungan dia baik. Walaupun amalan dia taklah seberapa pun. Tak adalah setiap malam bangun tahajud. Tak adalah sedekah banyak-banyak. Tetapi dia jaga hubungan. Solat dia jaga, hati dia baik, sentiasa berdoa pada Allah. Connection tu ada tak? Makanya dia akhirat esok mudahlah. Kan? Sebab dia baik dengan Allah. Yang keduanya, hati yang tidak terdidik dengan ilmu agama sehingga menjadi keras akan menyebabkan hati menjadi hitam untuk menerima ilmu dan kebaikan. Hati yang keras akan cenderung kepada perkara yang mengundang dosa, perbuatan sia-sia dan mungkar. Ketiga, mukmin yang hatinya jernih dengan setitik kebaikan akan mudah menerima ilmu dan taat akan agama Allah SWT. Orang yang hatinya bersih dan akan tersisih daripada perkara yang dilarang
bahkan hanya terarah kepada perbuatan yang hanya mendatangkan pahala Allah SWT. Dan kesimpulan yang terakhir, yang keempat, setiap mukmin perlu sentiasa berusaha mencari jalan mendidik dan merawat hati, kerana hati yang sentiasa dirawat dan disuburkan dengan amalan soleh mudah tunduk akan setiap perintah Allah SWT. Bila hati kita cantik, buat ibadah pun rasa seronok. Ya, wallahu taala alam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas tajuk yang keempat. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada tajuk yang kelima, iaitu bersikap timbang rasa. Semuanya apa yang baik kepada Allah SWT, sebab kelemahan dan kurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semua Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa arzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.